Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai lagi nikmat Allah yang besar yang tidak mampu kita menghitungnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, nikmat ma'rifatullah, nikmat ihsan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah memberikan kurniaan anugerah hidup kepada kita. Yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Belum disebut tak ada, memang tak ada kita ni. Jadi yang wujud yang ada hanya Allah. Allah memberikan kepada kita kurniaan hidup, dan kita faham bahawa hidup kurniaan yang dianugerahi oleh Allah ini, hidup ini adalah menceritakan Allah yang Esa, yang Maha Hidup. Bukan mengatakan kita ada dua hidup lah. Allah ada hidup, kita hidup. Tidak. Dan kita tidak berdampingan dengan yang Maha Hidup. Tetap juga tak berganjak keesaan diri Allah itu tunggal. Walaupun Allah menciptakan hari-hari beribu-ribu berjenis-jenis yang nak ditajalikan, tetap juga tak berganjak keesaan diri Allah tunggal juga, Esa juga. Seperti mana belum ada yang hendak Allah tajalikan. Sejak Nur Muhammad belum ada lagi Allah Zat Wajibal Wujud yang belum bernama, iaitu dia yang dinamakan dirinya itu, dirinya Esa tu Ahad, iaitu Zat Wajibal Wujud. Maka tidak ada yang wujud melainkan yang wujud hanya Allah semata-mata. Dan sekiranya Allah tidak menjadikan Nur Muhammad ataupun sekalian alam ini untuk dijadikan, maka Allah tidak berganjak juga dalam keadaan tetap mengesakan maha sempurna dirinya. Dan sekiranya Allah menjadikan sekalian alam ini, dijadikan Nur Muhammad makhluk pertama, lalu dijadikan kalam dan dijadikan bermacam-macam untuk menyatakan dirinya, maka tetap juga tak berganjak keesaan Allah, kebesaran keagungan Allah, menyatakan sekalian alam yang dijadikan itu menyatakan dirinya yang Esa, dirinya yang menguasai segala-galanya kehidupan. Kerana daripada diri zat wajibal wujudnya, dia menjadikan sekalian yang hidup untuk tidak lari tajuk, menyatakan kembalilah kepada dirinya
yang bernama Zat Wajib wal Wujud, dan namanya diberi nama iaitu Allah. Maka diri Allah tu bernama Zat. Maka kita menyebut nama Allah itu daripada zatnya. Dan sesungguhnya diri zatnya lah yang cukup sempurna menyebut berasyik dengan dirinya sendiri. Sejak azali belum ada segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang ada berakhir dijadikan. Lenyap. Kullu man 'alaiha fana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan semua yang dijadikan itu digulung balik binasa. Semua yang belum ada diadakan. Maka segala yang ada dibinasakan, difanakan, dileburkan oleh Allah. Maka tetap wa yabqa, yang tetap kekal, tetap juga yang esa, tak berganjak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pun cerita dalam kehidupan dunia ini, kehidupan nanti di akhirat, semua berada dalam genggaman Allah. Semua dalam pengetahuan Allah. Semua dalam skrip-skrip Allah. Allah Maha mengetahui segala-galanya, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Karena sifatnya sendiri dah menguasai. Apatah lagi sifat itu berasal daripada zat. Dan itu zat jangan dikaji, kata Rasulullah. Cukup kita mengkaji sifatullah, kita akan faham sifat itu tak lain bersumber daripada zat. Kita akan hakul yakin wa kamalul yakin, sempurna yakin. Bila kita cukup kita mengkaji sifat, maka kita faham. Di waktu itu kita akan faham bahawa zatlah segala-galanya yang menguasai atas segala sifat-sifat yang ditajalikan. Kerana sifat itu adalah pendakhiran zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah dua, bukanlah banyak, tapi nyatakan tetap juga dirinya esa. Jadi setiap mukadimah kita akan mulakan ini. Dan semalam saya berucap mengatakan kali penghabisan untuk saya berucap sampai waktu diizinkan oleh Allah. Tetapi ternyata malam tadi ataupun saya balik pada tarawih, duduk di kedai di Berseri inilah, kedai di Mara tu ada kedai kopi. Orang tua-tua banyak situ. Saya tengok cerita orang Inggeris lah saya tengok. Saya tengok cerita tu orang tu mati ya. Orang tu mati macam Fir'aun lah. Dia bela bapak dia dah mati dah. Berpuluh tahun dah. Dia bela, dia rawat, dia awet. Dia kurung elok-elok. Dia tahu aircon, tahu macam-macam lah. Dan perempuan ni tadi adalah anak dia. Jadi anak dia ada masalah, dia jumpa ayah dia. Ayah ni dia raja. Jadi ayah dia bercakap-cakap, dia bagi ayah dia marah. Ayah dia dah mati. Mana dia dengar? Tak faham. Dia ulang-ulang 7-8 kali dia masalah ni, ada masalah ni, dia nak ganti pemerintahan macam mana macam ni. Ayah buat tak tahu je. Dia tahu ayah dia dah mati tu, dia bercakap dengan ayah dia seorang-seorang dalam tempat khas tadi. 7-8 kali lah, lebih lah. Mana dia datang ada masalah semana ni dia. Sebab apa? Dia tak kuat nak menggantikan bapak dia memerintah kerajaan yang besar waktu tu. Dan dia mengikuti menteri dia je. Dia ikut menteri dia apa dia arahkan. Padahal dia raja, dia ganti bapak dia. Perempuan ni lah. Jadi dia lama-lama dia frust lah. Asyik nak ikut cakap menteri ni, dia tak kuat lah. Dia lah. Lama-lama dia marah bapak dia. Dia macam-macam cakap, tapi bapak dia tetap gitu, diam juga. Banyak kali, lama-lama dia pun cakap-cakap. Pada satu malam tu dia bercakap. Tiba-tiba bapak dia tu dimasukkan roh oleh Allah. Dia bercakap dalam filem ni lah. Mana saya nampak begitu. Dia cakap, engkau jangan buat begini. Engkau tu ketua. Engkau tu raja. Mengapa engkau nak arahkan menteri tu arahkan kau pula buat apa-apa? Engkau jangan apa rasa engkau ni lemah. Engkau ni ketua. Engkau yang kena arahkan menteri-menteri engkau. Jadi bapak dia tu marah bla 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 macam-macam lah.
Marah dia cakap dengan situ. Jadi dia dengar bapak dia cakap, dia pun terperanjat itu. Apa kelemahan dia? Dia kata kelemahan kau tu lah, kau tak yakin pada diri kau sendiri. Kau kena bangkit. Jangan biarkan rakyat kau jadi begini. Jadi bila cerita tu, tadi cerita tu teringatkan saya tadi. Jadi saya ni seolah-olah kalau saya terus tak berucap, maka saya seolah-olah gitulah Allah Ta'ala bagi tahu, nanti kau biarkan rakyat engkau biarkan manusia di dalam menyembah, iaitu menyembah kepada akuan diri. Setelah aku dah memberikan kepada engkau kepercayaan, maka mengapa engkau tinggalkan? Gitulah lebih kurang. Tapi sebenarnya saya ni meninggalkan bukan apa, saya nak bagi tahu kerana yang datang ni makin sulit untuk nanti saya talk, bertambah sulit nanti. Sebabnya bukan sulit apa, yang datang kefahaman ni terlalu halus, terlalu halus, hingga kan nanti kalau saya cakap nanti takut merapu-rapu. Kamu kata merapu-rapu. Tapi bagi golongan orang yang nafsul dia tu mutmainnah, alhamdulillah, disentiasa dengan Allah, dia akan dapat rasa kemanisan, kerohanian. Tapi bagi yang nafsul amarah, lawamah, kejap okey kejap tak, maka tu akan jadi penentangan. Itu yang saya risaukan. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, Nabi pun risau juga. Bila setelah Rasulullah SAW bari Isra wal Mi'raj, Nabi kan berjumpa Allah. Nabi kan satu malam aja, tak sampai satu malam, berapa jam aja, tapi pergi redah syurga, neraka, 7 lapis langit tu, satu lapis langit ke satu lapis langit tu 500 tahun perjalanan cahaya, perjalanan cahaya. Punya jauh tu tadi. Tapi 5 jam, 4 jam ni lebih kurang gitu. Cerita habis semua tu. Jadi kalikanlah 500 tahun kali 7 lapisan langit. Tak terkira kita berapa jauh nak tak sampailah kita. Tapi Nabi pergi tu, pergi sampai lapisan yang penghabisan, pergi pula lapisan nur cahaya pula. Lapisan nur cahaya Allah, dinding Allah ni cahaya tu tadi. La Allah nurun ala nur, cahaya berlapisan cahaya. Satu cahaya ke satu cahaya pun 500 tahun, ada 3,000 lapisan cahaya. Tak tahu yang Nabi Musa tu tengok kat Bukit Tursina tu, cahaya yang keberapa tu. Pengsan, lebur. Tapi Nabi Muhammad SAW tembus. Beribu lapis-lapis tu. Allah memberikan kekuatan cahaya. Kalau kita tengok lapisan pertama aja, lebur dah hancur kita. Pasal terlalu cahaya, terlalu terang hingga habis fana lebur kita. Tu cara dia. Baru kita tahu dengan cahaya kita lebur. Kita ni tak pernah ada. Jadi jumpa Allah Ta'ala macam-macam lagi. Cerita tu diceritakan 1000 tahun lebih pun tak habis-habis cerita Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Cerita pada versi Abu Bakar, versi Umar, Osman, Ali, sahabat-sahabat yang lain, macam-macam versi dia. Jadi sampai ke kita tak habis-habis lagi. Diilhamkan bagaimana Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Jadi Rasulullah nak balik tadi, dah berjumpa Allah Ta'ala tadi, lebur. Maka nak balik sebelum sampai ke Masjidil Haram, tempat Rasulullah tu mula nak naik. Nak sampai nak landing tu, Rasulullah berkata, macam mana aku nak ceritakan? Macam mana aku nak ceritakan dengan umatku yang tak boleh nak faham kalau aku cerita, nanti dia ketawakan. Dia kata pelik, ada ke satu malam boleh pergi ke Masjid Al-Aqsa, naik ke langit lagi kena ketawa. Rasulullah gitu juga. Tetapi dalam perjalanan tu Allah SWT suruh sampaikan juga. Sebelum landing tu, Rasulullah berkata gitu, Allah pesan, sampaikan juga. Faham ke tak faham ke, Allah SWT suruh sampaikan. Maka turun ayat, wa amma bin ni'mati rabbika fahadis. Maka Rasulullah yakin, Rasulullah pun sampai
Rasulullah ceritakan. Yang pertama datang tak lainlah musuh ketat Rasulullah, iaitu Abu Jahal. Tapi Nabi tak menganggap musuh pun. Tapi itulah yang datang. Kalau fikiran kita, itulah yang datang dulu. Tanya, ke mana kau Muhammad? Itu tadi. Teringat pesanan Allah, wa amma bin ni'mati rabbika fahaddis. Hadis ni sampai kat siapa-siapa pun, bukan mana ni tak boleh, ni boleh tak. Hadis ni sampaikan kepada siapa pun. Tak kira lah di Islam ke tak Islam ke, sampaikan makna tadabbur hadis tadi. Wa amma bin ni'mati, nikmat kau lebur dengan aku, tak ada keakuan diri kau tahu yang ada hanya Allah, nikmatnya tak terucap tu, kau sampaikan, ceritakan. Maknanya kenal Allah. Ceritakan kenal Allah tu kepada, walaupun dia tu musuh engkau, tak mau faham bila-bila pun. Sampai mati pun dia tak nak faham kau, sampaikan juga. Fahadis, kata Allah. Maka Nabi berpegang begitu, dia sampaikan juga. Jadi saya bila gini, saya risau mula-mula gitu. Tapi Allah Ta'ala kata sampaikan aja. Sampaikan aja apa saja yang Allah suruh sampaikan. Jadi saya berbalik-balik perkataan saya, bahawa saya kembali balik, hidupkan balik talk ni kerana Allah suruh bangkitkan balik. Maknanya jangan risau-risau. Maknanya sampaikan aja. Akulah yang akan menyusunnya tadi. Padahal saya nampak, minta maaf saya cakap, ya, datang manusia-manusia minta sesuatu di alam kubur, keluar daripada alam kubur minta sesuatu, ya. Lepas tu seolah-olah dia rasa dia nak hidup kat dunia lama. Malaikat pesan kat dia, jangan, kau ni sementara aja. Jadi kita nampak yang begitu. Jadi bila kita nampak begitu, kita rasa takut kita nak jelaskan pada manusia. Nanti manusia kata kita orang kata mereka-reka. Ni bukan ilmu, ni bukan mereka-reka. Dia datang tu begitu, spontan. Bukan boleh kita angan-angankan dia buat gitu. Dia datang spontan. Baru-baru ni dia datang spontan. Lepas tu datang lagi. Sampai saya nak apa pun saya takut. Siapa? Tapi dia so cerita juga. Perbezaan dia tak apa. Orang tu nafsu amarah ke, lawamah ke, mutmainah ke, atau yang lebih atas lagi, yang pentingnya kamu cerita je. Sebab nanti jiwa-jiwa yang dengar ni tadi, roh-roh yang dengar ni, dia akan kembali kepada mutmainah. Walaupun dia mulanya nafsu amarah, lama-lama dia akan berubah, mengenal diri dia untuk kembali kepada nafsu lawamah, kepada mutmainnah, ataupun radiyah, ataupun mardiyah. Yang penting kita dapat ala tujuh itu mutmainnah, iaitu jiwa yang tenang, yang sentiasa buang akuan diri, hendakkan Allah SWT. Kita lihat dalam keakuan-keakuan diri kita, bila kita nak masuk kepada jiwa yang mutmainnah, kita mula membenci akuan diri kita. Ananiyah, itu akuan-akuan diri kita. Ya, kita mula membenci, mula merasakan tak layak. Aku bersedekah ni nak ganjaran kebalasan RM10. Memang betul dalam Quran RM10, maknanya 10 dibalas 100, 1000 pun ada. Bertangkai-tangkai, berbalas-balas. Tapi bila dia Allah Ta'ala kata balasan yang paling tinggi adalah di sisi Allah. Bila Allah Ta'ala kata penghujung dia balasannya adalah di sisi Allah, baru kita teringat di sisi Allah tu maknanya kita tu belanjakan tadi sedekah, itu siapa punya? Dia kembali kita kenal diri kita. Ya Allah, bukan aku. Wang ringgit yang ada pada kita sekarang ini, ataupun harta benda, ataupun anak, isteri, atau suami, atau semua ni yang ada pada kita, kita rasa kita punya, maka itu semua hak milik Allah. Kita tak ada satu pun, termasuk diri kita, tak ada satu habuk pun tak ada. Yang ada semua milik Allah, termasuk diri kita, nak kena faham. Jadi kalau kita sedekah, kita tak malu ke kalau kita kata, ya Allah, kau nak balas berapa? Kita dah jadi takut, ya Allah. Ini nanti orang yang jiwa amarah dimarah kita, pasal dia dah terbiasa. Orang jiwa amarah ni, dia dah jiwa yang nakkan balasan. Sesuatu tu dia nakkan balasan. Dia nakkan tadi, apa kau perlu balas, ya Allah. Padahal
kalau dia sampai kepada mutmainnah, kenal diri, kenal Allah, dia akan teringat, ni duit siapa yang aku bagi ni? Yang suruh aku bagi siapa? Duit engkau. Duit aku apa? Aku bekerja tadi. Ilmu siapa? Aku bekerja dapat duit ni. Siapa yang hantar? Tak lain daripada Allah. Jadi kalau dia yang suruh sedekah, dia punya duit. Dia sedekah atas kerana dia juga yang suruh bagi. Cerita dia semua. Mula kita dah faham. Di situlah tempat balasan Allah Ta'ala yang paling di sisi Allah yang dimaksudkan oleh Allah. Mula Allah Ta'ala kata begitu. 10 bawas tangkai ni je boleh balas 1000 pun boleh, 100,000 pun Allah boleh balas. Tapi balasan yang terbaik adalah di sisi di sisi aku, iaitu engkau rasakan Allah, bukan diri kau. Tu tadabbur dia. Baru kita faham, ya Allah, nikmatnya duduk di situ, ya Allah. Aku tak punya apa-apa, engkau semua, ya Allah. Skrip engkau, datang orang minta sedekah, engkau yang bagi, aku rasa nak bagi kat dia. Dan sesungguhnya ni bukan duit engkau, duit Allah. Jadi kita bagi tu betul-betul ikhlas. Sebab bukan kita nak balaskan berapa RM10, balas 100. Tak ada. Kita nampak Allah yang bagi. Ya Allah, manisnya tadi. Manisnya tadi. Bukan pasal ni, ya Allah. Bukan pasal ni, ya Allah. Bukan demi orang ni. Bukan demi untuk tak dapat balas. Tak ada. Kita betul, ya Allah, itu yang Allah Ta'ala kata. Sesungguhnya balasan yang paling terbaik adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita amaliakan betul-betul dalam kehidupan kita. Manisnya kita berkehidupan dengan Allah. Maknanya manisnya berkehidupan dengan Allah, sesungguhnya semuanya kehidupan ni adalah cerita-cerita Allah. Tak ada kita. Bukan maknanya kehidupan ni makna kita hidup, tak. Itu nak menyatakan maknanya tak lain Allah semua. Semua cerita dia. Baik atau buruk cerita tu adalah, jangan lari daripada cerita-cerita tu. Pasti ada baik, pasti ada buruk. Cerita James Bond tu mesti ada baik, mesti ada buruk. Ada dihina, ada dimuliakan. Ada siang, ada malam cerita tu. Semua ada dua lawan tu. Begitu juga kehidupan ni, baru jadi seronok. Ada itu, makna kita sentiasa terus menerus, tanpa terjejas. Apa pun yang berlaku. Iblis kita kata ada kuasa, dia tak ada kuasa. Kerana dia kuasa itu daripada kuasa Allah. Meletakkan skripnya begitu, watak begitu. Malaikat ni watak begini. Jadi bermacam-macam watak-watak Allah nak nunjukkan kebesaran Allah. Bermacam-macam rencana-rencana Allah Ta'ala untuk supaya kita ini bukan jadi terhijab dengan Allah. Jadi kita jelas nampak di sebalik af'al yang Allah jadikan. Bentuk-bentuk yang sekalian alam Allah jadikan. Itu menyatakan Allah yang memusawiru, membentukkan. Dan di dalam bentuk tu tadi, durian tu tajam-tajam contoh. Ada di sebalik bentuk tu ada namanya durian. Dan di sebalik nama tu ada dia punya rasa. Di sebalik tu sembunyi rasa. Rahsia Allah. Dan di sebalik rahsia tu tak lain. Sir min kulli sin. Rahsia di sebalik rahsia menyatakan dialah. Atas nama tu semua. Dan juga af'al sifat tu menyatakan diri zatnya. Yang menjadikan sekalian rasa tu. Dialah mengesahkan dirinya. Bukan berhenti kat mengesahkan rasa. Mengesahkan siapa yang menggunakan rasa tu tadi. Iaitu Esa dia juga. Jadi apa pun Allah jadikan. Sekalian alam ni. Di ufuk-ufuk 7 lapis langit. Di bawah bumi tu. Semua Allah ciptakan. Baik siapa kuman COVID. Ada yang lebih halus lagi. Semua Allah ciptakan. Semuanya adalah daripada skrip kehidupan yang Allah bagi pada kita. Kehidupan itu sendiri mengesahkan Allah. Hidup yang dibagi itu pun sendiri mengesahkan Allah Subhanahu Taala. Jadi tak ada orang baik, tak ada orang buruk ke? Bukan tak ada orang baik, tak ada orang buruk. Ada orang baik, ada orang buruk. Ada jahat, ada yang hak, yang benar. Jadi yang pentingnya jangan kita duduk antara kedua tu. Maka melihatlah kita dengan penglihatan Allah. Kita akan nampak ini semua skrip-skrip Allah. Habis bagaimana nanti kat neraka orang? Itu orang yang tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Maka dia akan ketika di dunia lagi dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Ketika di dunia lagi dia diazab, dia tak sedar diazab. Maka tempatnya, pilihannya adalah di situ ketetapannya. Untuk nak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penceritaan dia ada surga, ada neraka.
Tapi jangan kita duduk antara dua. Ibadah tu adalah bila abdikan diri betul-betul kepada Allah. Ibadah, abdikan betul-betul kepada Allah adalah yang mengabdikan tu tadi, yang memberikan kita kepada kita yang abdi tak punya apa-apa dia. Jadi yang mengabdi tu adalah dia. Yang menyembah dia tu adalah dia, bukan dua. Satu. Maka ini yang dikatakan selamat, mutmain. Nah, irji'i ila rabbiki. Dia pergi pulang kembali lebur kepada Allah. Bila lebur kepada Allah, Allah leburkan dirinya lagi, baru dia tahu dia tak pernah ada. Dan semua sekian alam ni tidak pernah ada. Sungguh pun ada menyatakan Allah yang Esa yang tunggal. Dari ini yang kita nak terap dalam kehidupan kita. Hari-hari kita nak kena mendengar ataupun dah dengar kita amalia, dengar selalu nak kena begini. Sebab kita punya nafsu ni kalau tak dengar 2-3 kali talk ni, maknanya kita akan lemah. Jadi bila kita selalu dengar ni, kita akan ditambah oleh Allah keimanan, keyakinan yang Allah dah bagi, Allah tambah lagi. Seperti mana firman Allah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanau. Orang-orang yang bertaraf para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah, kenal diri, kenal Allah, maka dia ini dibacakan ayat-ayat tentang mengesahkan Allah, kebesaran, keagungan Allah, ayat-ayat itu mukjizat-mukjizat Allah, didengarkan ayat-ayat ni, bertambah rasa, Allah bagi rasa keimanan. Maka itulah kita ni bercakap, mendengar ni semua, kita tak jemu-jemu, ada je tambahan Allah bagi. Walaupun ini diulang-ulang. Kita tak jemu-jemu. Allah bagi lagi tambahan keyakinan, keimanan, manisnya tadi. Ini saya tak tahu nak cakap. Sebab ni pemberian kurniaan Allah, siapa yang benar-benar dia mendengar ataupun sentiasa duduk dalam majlis ni, Allah akan bagi. Allah akan bagi. Ini janji Allah, Allah tak pernah mungkir janji. Allah akan bagi, cara macam mana kita tak tahu. Itu tak tahu. Ada yang dia bagi 10 voltan kekuatan dia. Duduk ramai-ramai sama-sama dengan YouTube apa semua. Tapi yang ni dia bagi 10, yang ni 100, yang ni 2000, nanti kekuatan tu, keimanan tambahan tu, itu Allah yang punya. Itu kok Allah. Jangan kita nak sukat-sukat berapa banyak. Waktu kita dengar talk tu, waktu yang dibagi tu cukup dah untuk kita tu. Penambahan untuk diri kita Allah Ta'ala bagi. Kita amalia lagi, nanti ditambah lagi. Kalau tak amalia, tak gunakan, kita dengar juga, tapi dia kurang mendapat cas tu tadi. Zat dan sebab kita dah dapat tu, kita tak amalkan. Masa kita yang dapat tu, kita seolah-olah macam nantilah, tangguhlah dulu. Padahal dapat dia terus buat. Allah akan tambah. Besok tambah lagi keimanan. Sebab Allah nilai gitu. Yang Allah dah bagi tu, amal tak? Guna tak dalam kehidupan? 24 jam kau guna, lagi Allah tambah. Manis hidup kau dengan Allah SWT. Bahagia. Tu tadi. Orang baca Quran, kita faham. Orang tafsir Quran, kita faham tadabbur nak guna kat mana. Padahal kita bukan belajar mana-mana pun. Bukan saya tak bagi belajar mana-mana. Maknanya, bila kita duduk dengan Allah SWT, Allah yang mengajar kita. Allamahul bayan. Dia yang mengajarkan kita sesuatu yang kita tidak tahu. Bayan tu tadi. Yang apa yang nak disampaikan, kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu nak sampaikan apa hari. Patutnya dah stop dah. Semalam tu saya dah rasa macam dah disuruh stop je. Sebab datang tu macam-macam dah terlalu. Bukan saya nak bangga diri saya. Saya takut nanti saya cerita, nanti melampau sangat orang kata. Mana boleh cerita umum perkara ni. Ada yang cakap. Padahal saya berpegang pada ayat tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ada Rasulullah bagi tahu, ada hadis lain. Kita nak ajarkan seseorang itu ikut ukuran. Ada tempatnya boleh kita mengikut ukuran. Tapi ilmu ni, mengenal diri, mengenal Allah ni, sejak lahir, bila-bila pun dalam perut ibu dia pun kita kena dengar juga. Supaya Allah yang suruh sampaikan. Wa amma bi ni'mati. Benda ni benda nikmat dengan Allah ni.
cerita tentang apa kenal diri kenal Allah ni, Allah suruh ceritakan dengan siapa pun yang datang, bukan Islam ke, jin ke, apa ke, semua kita panggil sekali. Walaupun kita panggil tu ada yang nak datang, ada tak datang, ada yang kita nampak tak nampak, tu minta maaf saya cakap. Ini penuh keliling kita para malaikat, para roh-roh banyak. Maknanya berkitar-kitar, bercahaya-bercahaya. Dia belaga-belaga cahaya dia bersatu-satu. Tadi gembira bila dengar cerita-cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka ni lebih menyaksikan keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita boleh ceritakan mereka ni lagi gembira. Gembira mereka bukan joget-joget. Maka gembira dia rasa makanan rohani lagi bertambah, rasa zadat imanau. Allah bagi tambahan rasa keyakinan lagi, iman lagi, iman ni keyakinan ni best tau, lagi best dengan Allah, lagi best dengan Allah. Tak jemu-jemu, berdiri, duduk, baring, kat mana pun kita sentiasa nak dengan Allah SWT. Sentiasa kat mana pergi Allah ajar kita. Ni menyingkap rahsia laduniah. Maknanya menyingkap rahsia bila orang tu dah kenal diri, kenal Allah, maka putus, makanya dia dah putus dengan semua, dia nak betul-betul dengan Allah. Maka di sisi Allah laduniah tadi, di sisi Allah dia nak betul. Selain daripada tu dia tak rasakan nikmat. Bukan dia pelekahkan kitab Quran, tapi dia dapat tu semua ada isi parti Quran yang dia dapat, semua ada dalam Quran. Jangan risaulah, semua ada dalam hadis. Tak ada satu pun yang bengkok. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bersyukur alhamdulillah kita kepada Allah, bila Allah dah leburkan diri kita, maka Allah akan menurunkan skrip-skrip Allah pada kita. Kitab-kitab yang Allah Ta'ala nak kita zahirkan. Itu daripada Allah. Hari ni cakap apa, besok cakap apa, semua ada dalam susunan Allah bagi kat saya ni. Kat kalian semua pendengar YouTube. Semua dah, Allah dah susun semua dah. Allah dah susun beribu tahun dulu dah. Kau buat macam ni, kau buat macam ni. Semua ada dalam susunan-susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duduk dalam bidang ni, kalau kita duduk betul-betul kenal diri, kenal Allah, tu pasal suruh kenal diri, kenal Allah dulu. Tapi bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan berbalah. Pasti akan berbalah. Kita akan mempertikaikan. Kenapa pula? Iblis tu maknanya bagus ke? Saya aja cakap. Tu skrip Allah dipakai. Kita akan berbalah. Sedangkan Allah bagi tahu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku. Maknanya disuruh kita sebut Tuhan. Tidak adalah sesuatu pun yang kau ciptakan. Baik yang sogir, baik yang kabir. Baik yang halus, yang rahsia, yang terlalu halus, tak boleh dilihat dengan mata. Walaupun yang kasar, yang bulan, bintang, matahari yang kita nampak jelas, tetap juga tidak ada yang batil. Rabbana ma khalaqta hadza, tak ada yang batil. Jadi tak ada yang menunjukkan kekurangan Allah ciptakan iblis ni. Allah ni ada ke patut ciptakan iblis? Kan lebih baik tak usah ciptakan iblis. Tak usah ciptakan neraka. Surga aja. Itu kita akan berbalah, kita tak faham. Allah Ta'ala punya skrip dia. Dia punya susunan dia ciptakan malaikat ni. Pertama Nur Muhammad cerita dia. Daripada Nur Muhammad dijadikan sekian alam. Daripada Nur Muhammad terjadi sekian alam. Apa dia? Lauh mahfuz, surga, neraka daripada Nur Muhammad. Apa lagi? Malaikat tu, malaikat yang berjuta-juta jadi malaikat lain. Nabi-nabi, semua daripada Nur Muhammad. Sampai kepada iblis, jin, apa lagi? Ya'juj Ma'juj, Dajjal, siapa orang Yahudi, Nasrani, semuanya daripada Nur Muhammad. Ya ke tak pernah dengar? Itu saya cakap tadi. Bila kita tak mengaji kenal diri kita, kita tak tahu diri sebenar kita. Diri sebenar kita adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad sifatullah, sirullah. Tak lain sirullah tu daripada, iaitu tak lain daripada zatnya. Jadi jangan kaji zat, cukup sifatullah Nur Muhammad. Kita nak kenal diri itu tadi. Yang sebenar-benar diri baru kita akan kenal nanti. Yang wujud ana zat wajibal wujud. Tapi kalau Nur Muhammad kita tak kenal,
Kat mana kita nak makrifatkan? Kat mana kita nak tenggelam? Dia harus tenggelam, lebur. Nur Muhammad pun lebur di dengan Zatullah. Kerana sifatullah berasal daripada zat, tak lain. Dan zat dan sifat tak bercerai, mana bukan ada dua. Dia tetap satu. Dan semua yang Allah nyatakan semua, baru kita tahu satu. Tunggal, bukan ada dua. Baru kita faham, Allah bagi faham pada kita. Ya Allah, rupanya kita tak ada musuh. Ya, yang jadi musuh kita adalah kejahilan kita. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Beramal. Boleh lah Rasulullah kata. Tapi harus kau kenal. Supaya engkau tadi, macam sedekah tadi, engkau tak merasa engkau yang bersedekah. Begitu juga engkau beramal, solat, tahajud, tahajud, mulai tiap malam 60 tahun. Engkau merasakan engkau yang buat 60 tahun. Rosaklah. Sebab tu nampak sangat kau tak kenal Allah, tak kenal diri kau. Kalau kau kenal Allah, kenal diri kau, kau takkan teringat berdiri pun kau dah tak rasa engkau yang boleh berdiri. Sebab kehidupan dan juga amal yang kau lakukan itu dari Allah. Hidup kau tu sendiri pun dari Allah. Apa yang kau nak minta balas, tak malu ke? Itulah nama keikhlasan. Keikhlasan tu perlukan fana. Lebur, tak ada akuan diri. Itu ikhlas lah. Tapi ikhlas tak fana, tu bukan ikhlas. Minta maaf saya cakap. Jadi bukan saya tak bagi beramal. Bukan Allah tak bagi beramal. Bukan Rasulullah tak bagi beramal. Tapi Rasulullah nak bagi kita tempat yang paling best. Iaitu jangan merasa ada akuan diri. Sampai Rasulullah kata apa? Kemuncak ibadah Rasulullah, kemuncak keasyikan Rasulullah. Rasulullah kata apa dalam asyik? Aku tidak tahu lagi nak memujimu. Keluh lidahku. Sebab yang memuji engkau adalah engkau yang layak, ya Allah. Dan jadikanlah puji-pujianku, ya Allah, menyatakan engkau memuji dirimu. Puncak keasyikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Fatimah anaknya tanya, ayah ada kat mana? Ayah tak ada. Ayah tak ada. Habis ni bukan Muhammad. Bukan. Yang adanya Allah. Bukan Muhammad tu mengaku Tuhan. Tapi sebenarnya sampai tahapannya itulah matlamat kita. Pedang kita adalah pedang la ta'ah, membunuh tak ada. Membunuh jiwa kita supaya la tidak ada. Pedang la ilaha illallah. Perangi dulu dalam diri kita. Baru kita akan tahu kemanisannya tadi. Bila kita benar-benar tak ada akuan diri. Ini yang Rasulullah SAW, bila kita dapat ni, Rasulullah lega. Amallah macam mana pun, amallah. Ya, engkau pasti akan mengikuti sunnatullah. Bila engkau melakukan sunnatullah, iaitu sunnatullah tu adalah tetap mengesakan Allah, maka engkau akan mengikutilah sunnah Rasul. Maka jangan kita rasa sunnah Rasul, maka saya tak cakaplah sunnah Rasul tak betul. Jangan sunnah Rasul dulu, harus sunnatullah dulu. Kerana sunnatullah ni 24 jam sunnatullah. Iaitu mengesakan Allah. Itu sunnatul wajib lagi dah. Sunnatullah dengan sunnatul Rasul, wajib sunnatullah. Jadi dia seiringan. Kan saya cakap, bila sunnatullah kita buat, automatik kita membuat sunnatul Rasul. Kita buat sunnatul Rasul, kita akan mendapatkan sunnatullah. Dengan syarat kita, Rasulullah kata, harus kenallah Allah. Kerana Rasulullah SAW itu bergerak atas sunnatullah. Aturan Allah. Nabi kata, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah haram. Bukan aku melontar ke, membunuh ke, berjalan ke, bergerak ke, bernafas ke, turun naik. Bukan aku, engkau. Jangan salah faham, Nabi mengaku Tuhan. Bukan. Macam mana yang orang-orang Kristian menyalahkan Nabi Isa, mengatakan Isa tu Tuhan, anak Tuhan. Ada mak Tuhan pula, macam-macam. Dia tak faham. Sebab Nabi Isa, dia boleh hidupkan orang yang mati. Kesucian dia nampak tadi, jiwa dia, sampai orang kata dia gelar dia ni adalah Tuhan kudus kita, Tuhan yang suci. Macam-macam gelaran orang-orang. Jadi Nabi Isa tak mengatakan gitu. Nabi Isa kata, aku ni bukan Tuhan, aku ni
Dia disuruh oleh Allah untuk sama-sama kita mengesahkan Allah, bukannya aku esahkan Allah. Banyak kali Nabi Isa cakap, tapi kaum dia tu buat cara lain. Nabi Isa sampai marah. Sampai Allah Ta'ala tegur, Isa, mengapa kau suruh? Padahal Allah tahu, Allah saja nak tegur. Ya Allah, aku tak bersuruh berkata gitu, ya Allah. Sedangkan Allah tahu. Itulah Nabi Isa. Dia tak ada menyuruh pun untuk mengesahkan dirinya. Dia bukan Tuhan. Cuma dia adalah pesuruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak mengesahkan Allah. Tu tadi. Jadi dalam kitab Injil banyak barsi-barsi yang kita lihat sekarang ni salah banyak. Yang banyak umat Kristian amalkan, banyak dirobah-robah. Ini yang betulnya, ini sahabat Awariun dia tadi yang tulis tadi, berapa orang. Itu yang kalau kita dapat tu betul. Contohnya Injil Barnabas. Ada lagi Injil-Injil lain sahabat Nabi yang boleh kita rujuk. Sebab banyak dalam cerita tu, cerita tentang keesaan Allah SWT dalam kitab Injil Barnabas yang sahabat Nabi Isa, Awariun. Tengok, semua tu refer dia, kesimpulan dia semua dalam Quran. Sebab nanti Nabi Isa akan turun balik, membetulkan balik umat Kristian ni tadi yang mengatakan dia ni anak Tuhan. Walada dia kata dalam surat Kafir tu. Dia menuduh Nabi Isa ni anak Tuhan. Padahal dia bukan anak Tuhan, dia bukan Tuhan pun. Mana Tuhan, mana ada anak. Jadi dia akan betulkan lagi. Dia akan turun. Ni selepas Imam Mahdi, Dajjal, lepas tu Nabi Isa akan turun balik. Dia akan berkahwin. Dia 30 tahun dia tak berkahwin. Tuannya dia akan berkahwin nanti. Dan akan membunuh Dajjal. Itu tadi. Jadi itu yang kita nak faham sekarang. Apa pun Nabi-Nabi, 124,000 Nabi, ada yang kata 240,000 Nabi, tak kira lah. Semua Nabi-Nabi bawa la ilaha illallah. Adam Nabi Allah, la ilaha illallah, Nuh Rasulullah, la ilaha illallah, Musa Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua Nabi-Nabi mesti bawa la ilaha illallah, sunnatullah, wajib. Sunnatullah tu wajib adalah mengenal Allah sebelum buat yang lain-lain. Sebelum disuruh oleh yang lain-lain, Rasulullah sebelum disuruh Rasul, mana kita perlu iaitu mengenal Allah, mengenal diri. Kalau kita dah terlajak, janganlah sombong. Tinggi mana pun ilmu kita, kalau kita, Rasulullah kata, tinggi mana pun ilmu kita, tapi tidak kita kenal akan Tuhan, maka tak bermanfaat ilmu kita. Itu sabda Rasulullah, bukan saya ni pandai-pandai menakut-nakutkan. Nak selamatkan, patah baliklah. Patah balik. Jangan pula patah balik, bawa ilmu tu letak tepi dulu, bukan buang. Tak tepi dulu. Macam Imam Ghazali, dah tinggi dah, orang dah banyak hormat dia dah. Mufti besar. Tapi bila dapat ilmu ni disuruh belajar, tinggalkan dulu tepi, tumpukan pelajaran ni dengan guru mursyid dia tu. Tak kira lah Nabi Hidir ke, Waliullah ke, Allah Ta'ala dah kata tu guru mursyid ke, belajar. Dapat ya nanti tengoklah tak. Kalau Allah Ta'ala kata 5 bulan, 5 bulan. Kalau kata seminggu, seminggu lah. Kalau kata setahun, setahun. Kata 2 tahun, 2 tahun. Kalau 10 tahun, 10 tahun. Yang penting kita duduk. Selesai je kita dah faham apa tu. Alhamdulillah. Nanti ilmu-ilmu yang kita telah ada tadi akan jadi manfaat. Tengok Imam Ghazali, setelah dia ambil ilmu balik mengenal diri mengenal Allah ni, dia fahami betul-betul ilmu rahsia ni tadi, iaitu yang pertama rahsianya adalah diri kita ni adalah rahsia Allah. Al-insanu sir wa ana sirru. Maknanya Allah Ta'ala kata insan manusia itu ada dalam diri ada rahsiaku, dan tak lain rahsia itu adalah aku. Dan dia ingat Allah tu ada dalam diri kita. Rahsia tu pun tak dapat nak cerita, macam mana nak kata ada dalam diri kita. Jadi bila kata rahsia tu adalah bila kita kenal rahsia tu, tak lain memang kita tak ada. Yang ada hanya Allah, bukan mengaku Tuhan. Jangan salah faham. Ni jelas dah, sejelas-jelasnya Allah dah bagi kita faham. Huda wal furqan Allah bagi dalam bulan Ramadan ni, huda wal furqan. Dia bagi Al-Quran penjelas, dia bagi lagi petunjuk, dia bagi lagi penjelasan. Ya Allah, tak faham lagi, itu kita buat-buat cari penyakit lah. Sudahlah tu. Jangan menyombongkan diri sangat. Allah jadikan tadi skrip watak iblis tu sombong.
Jangan ikut watak tu. Tak sia-sia Allah jadikan dia. Untuk kita jadikan satu arah, tahu makhluk ni sombong. Jangan. Bukan hina iblis tu. Makna sombong. Tu tadi. Terima kasih dia tunjukkan satu bentuk iaitu kesombongan. Supaya jangan kita sombong. Kalau kita sombong, kita macam dia. Dihina. Dihina sebab apa? Sombong. Jadi patahlah balik. Tinggi mana pun ilmu kita, tak kira lah pengikut dah ramai ke. Macam Imam Ghazali, pengikut dia dah ramai dah, tapi dia tak peduli. Bila ilmu ni dia nampak ilmu rahsia ni, ilmu ni wajib betul-betul patutnya aku ambil ni dulu, dia tinggalkan semua anak murid dia, apa punya kedudukan semua dia tinggalkan. Dia buang akuan diri dia betul-betul. Guru dia ajar, tak lama dia dapat. Dia betul-betul sungguh-sungguh. Kejap ya Allah kurniakan dia. Dia dah kurniakan dia ilmu yang dia ada. Ya Allah, sampai sekarang kita pakai kitab dia. Ihya Ulumuddin contohnya. Punya Allah nak berkatkan ilmu dia, manfaatkan ilmu dia. Dah beratus tahun dah, dekat 1000 tahun masih kita pakai dia punya skill-skill dia tadi. Ya Allah. Begitulah Rasulullah SAW bagi tahu. Dan juga amal-amal yang kalian kerjakan 60 tahun, 70 tahun, katalah 100 tahun. Katalah ada manusia 120 tahun hidup. Tak kira lah. Kalau amal-amal yang kamu lakukan 100 tahun ke, kalau kalian tidak kenal akan Tuhan kalian, maka tidak akan memberi manfaat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun Allah tak memberikan manfaat terhadap apa amal yang telah kalian kerjakan 100 tahun tu. Bukan tak bagi, bukan Allah tak bagi, bukan Rasul tak bagi, tapi Rasul ingatkan, kenallah kamu akan Tuhan kamu. Bila kamu kenal akan Tuhan, amal yang sikit yang kalian buat akan memberi manfaat, akan menjadi ahsanu amalah di sisi Allah, menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah, walaupun sedikit. Itu tadi. Kerana orang yang berkenal diri kenal Allah, dia amalan dia sedikit. Kita nampak dia tak nak rasa bahawa dia banyak buat amal. Dia kalau boleh dia tak mau ingat dia beramal. Dia tak mau ingat. Sembayang tak? Dia diam. Dia tak akan jawab, saya dah sembahyang. Tak ada. Dia kalau boleh dia tu. Kalau amalan-amalan sunat ni kalau boleh dia banyak sembunyikan. Bukanlah saya tak bagi solat tarawih, bukan. Pergilah tarawih tu. Tapi solat-solat yang tak perlukan berjemaah, ataupun kita rasa kita seronok seorang-seorang, itu yang lebih baik lagi. Yang berjemaah lah, tak kira lah. Itu pun bagus juga. Tapi carilah amalan yang lebih sembunyi lagi, lebih sembunyi. Sebab Allah Ta'ala lebih suka lagi yang sembunyi. Bukan maknanya terang-terang kita tak boleh buat. Bagus juga, tapi lebih baik kita sembunyi-sembunyi. Sembunyi itu sampai rasa tak ada akuan diri. Kemarin semalam dah cakap dah, pertengahan atau ambil jalan tengah, Rasulullah kata adalah selalulah duduk di dalam pertengahan atau sederhana. Kita pun tak faham sederhana tu. Tapi sebenarnya bila dia kupaskan, dia beri kepahaman, sederhana tu sentiasa rasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Buang akuan diri, itulah sederhana. Bagaimana pun duduk sederhana itu, jangan rasa ada akuan diri. Begitu juga yang ni tadi. Amalan-amalan kita jangan kita rasa kita tu beramal. Tu tadi. Inilah yang Sayyidina Ali kata, sahabat dia Abu Zal Al-Ghifari lah, dia tanya pada Sayyidina Ali, engkau ni kan banyak menyimpan rahsia-rahsia Rasulullah. Kau kan kenal Allah tu daripada Rasulullah SAW langsung, daripada kecil kan. Jadi apa sebenarnya rahsia kau jadi hebat ni begini ni, dimuliakan Allah? Abu Zal Al-Ghifari, tak lain kau harus kenal Tuhan lah. Aku ni kecil-kecil dah kenal lah Allah tu, sebab aku lihat sendiri Rasulullah SAW tak ada akuan diri. Tu rahsia dia sebenarnya. Kita amal sikit tapi jadi. Tapi kalau banyak tak jadi, sebab apa? Tak diijabahi oleh Allah. Sebab ada akuan diri. Sebab akuan diri kan dah bagi tahu tu kesyirikan. Allah ni membenci kesyirik. Akuan diri mengaku kau tu Tuhan tu kebencian Allah. Bila dibenci tu, maka kau amal di mana tak diterima. Kalaupun diterima tu istidraj, supaya kau bertambah jauh.
Engkau memaksa Allah Ta'ala. Jadi bukan Allah tu boleh dipaksa sebenarnya. Tapi nak bagi tahu sebenarnya Allah bagi tu supaya engkau bertambah jauh. Wa na'udzubillah min zalik. Minta jauhkan. Ya. Sebab engkau rasa, aku amalan aku bagus. Sedangkan kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Allah bagi tu sebab Allah nak bagi jauh lagi. Jadi Allah bukan tak sayang. Allah nak bagi kesedaran juga tu. Kau kena sedar. Fir'aun tu semua. Dia minta dengan Allah. Iblis sama juga. Skrip dia minta dengan Allah. Dimurkai oleh Allah, dia boleh minta lagi tu. Jadi Allah tu bagi supaya bertambah kita nampak kesesatan dia, untuk kita tahu punca kesesatan adalah ananiah. Sifat akuan diri iblis tu tadi. Allah Ta'ala tunjukkan skrip dia begitu. Jadi kita jangan salahkan, kita tengoklah skrip balik. Kalau kita ada sifat tu, kita samalah satu tim dengan dia. Akuan diri. Maka kita setelah menyimpan berhala, Nabi kata, ni Nabi SAW bagi tahu, aku takuti nanti akhir zaman umatku, penghujung zaman. Nanti zaman kita ni lah, orang akhir dan penghujung zaman. Jangan kita ingat tenang-tenang kita ni lama lagi nak apa ni. Ini dah hujung, dah akhir hujung, faham tak? Zaman Nabi tu dah penghujung. Kita ni penghujung dan akhir pula tu. Ya Allah. Tu. Maka Nabi kata, aku tak takut apa. Aku takut penyembahan umatku. Sebab apa, nabi-nabi lain ada penyembahan berhala-berhala. Tapi aku takut dengan umatku, berhalanya adalah ada berhala. Ada juga ke? Ya. Di samping dia memeluk agama Islam, di samping dia umatku, tapi dia ada berhala. Aku takutlah umatku dapat berhala-berhala ni. Apa dia berhala dia? Nabi kata berhala akuan diri pertama. Akuan diri, iaitu sentiasa merasakan aku yang boleh buat ni, aku yang berjalan ni, aku yang angkat ni, aku yang boleh tekan minyak, aku yang boleh ni. Sedia, ya Allah, Nabi paling takut ni penyembahan umatku, dia kata. Syirik. Takutlah Rasulullah kata. Jangan ada umat aku, takutlah. Nabi risau kita. Kena belajarlah, kena diri Allah. Rasulullah kata. Sebab nak buang ni ananiah ni, sifat akuan diri ni tadi. Tu berhala tu, Nabi kata. Kedua adalah yang kita perasan lepas pada tu akan jadi kedudukan. Kita ni nak orang hormat kita. Pergi mana pun kita rasa orang nak hormat kita, baru kita rasa seronok. Tu tadi. Pertama tu tadi nombor satu akuan ananiah, akuan diri. Kedua nanti akan timbul aku nak sombong, nak rasa kita hebat. Iaitu kedudukan, nak dipuji. Kemudian ketiga tu adalah harta benda. Berlomba nak ni. Bagi 100 gram emas, nak 200 gram. Ni bukan wanita, siapa-siapa pun nak bagi ni, nak tambah lagi, nak. Itu sifat tu sebab dia pertama akuan diri. Daripada akuan diri akan timbul sombong, nakkan kedudukan, nak dipuji orang. Nak biar digelar dia sebagai nazir, nak digelar dia sebagai ustaz, nak digelar pergi mana dia sebagai maulana, syekh, guru tarikat ni, guru dia. Ada sifat tu habis kita. Tak kira kau siapa pun. Itu kau dah menyimpan berhak, engkau dah membuat kesyirikan. Sebab sifat akuan diri. Tu selepas tu harta benda tu tadi. Tengok. Sayang akulah ni, motor aku ni baru beli, sayanglah kereta. Tu akan timbul tu kata berhala tu. Kita simpan berhala kat rumah, kat dalam diri kita dulu. Lalu terzahir daripada berhala tu, terzahir. Sayanglah motor ni. Tadi kat dalam diri sayang. Sayanglah motor ni. Mana tu dah kita jadikan dia berhala. Kita tak nampak tu kepunyaan Allah. Kita tak tukarkan. Kita tak tukarkan. Tu tadi. Kita kata ni hak engkau ya Allah. Kalau engkau nak ambil balik ke apa ya Allah, semua hak engkau ya Allah. Aku memakai hak engkau ya Allah. Jadi kita sentiasa rasakan hak kepunyaan Allah. Tapi bila orang ada sifat akuan diri ananiah tadi, maka rosak semua. Dia akan sombong, nak pergi mana pun. Nak bawa pangkat, kalau dia guru, dia nak bawa pangkat guru. Pada waktu guru aja 5 jam je. Keluar pun dia nak orang panggil dia guru juga. Kalau dia kenal ke apa-apa, lieutenant ke komando, dia nak keluar pun dia nak panggil orang panggil dia komando, walau dah pencet sekali pun. Dia nak pakai jawatan tu. Dia kaki something ke pergi mana, orang nak tahu dia tu. Dia buat muka something, biar orang tahu dia ni something. Itu maknanya orang macam ni orang yang rugi sebenarnya.
Orang yang tak ada bermanfaat, tak ada manfaat dia. Di sisi Allah ni, Allah tak pandang orang begini. Orang pandang orang yang tidak ada akuan diri, sentiasa mengabdikan diri, membesar, mengagungkan Allah 24 jam. Ya. Bila tadi apa Anania, akuan diri, Nabi kata takut berhala ni, syirikkan ni, kemudian dia kesombongan akan datang, lepas tu harta benda. Harta benda. Lepas tu kesayangan tadi. Kesayangan kita macam-macam. Sayang orang ni, sayang orang ni. Bila orang ni tak ada, kita rasa macam lemah. Kita dengan Allah tu jadi masalah. Ya Allah. Sifat tu tadi. Sayang kita melebih-lebih sangat selain daripada Allah Subhanahu Taala dan Rasul. Jadi tengoklah ni berhala ni, dia banyak dah masuk dalam umatku, Nabi kata, di akhir zaman, penghujung zaman. Kita lihat dalam diri masing-masing, kita tengok, ya Allah, bila kita dah tahu dalam diri kita, kita berbetulkan, buang akuan diri itulah ibu dia, maka tak ada tu semua nanti Allah lenyapkan, leburkan, fanakkan semua tu nanti kita akan nampak, ya Allah. Bukan nak cari salah orang, ya Allah, aku ni dulu macam ni. Banyak kita akan tengok manusia-manusia yang akuan dirinya makin kuat. Malah dia mencari untuk naikkan lagi akuan diri dia. Dia tak temu jalan, sampai akhirnya dia jadi macam Firaun. Ni terutama ni pemimpin-pemimpin agung ke, minta maaf bukan agung sini maknanya agung yang maknanya tinggi darjat dia lagi nak dia agung-agungkan. Dia tak sedar tu. Orang yang pergi dengan dia, jumpa dia pun nak agungkan diri dia. Jadi dia yang paling agung tinggi, dia ni bawah, dia pergi situ supaya orang yang tinggi keagungan akuan dirinya, supaya dia dapat dia agungkan diri dia naik. Ya Allah, orang berjumpa tu tadi pun nakkan naikkan lagi akuan diri dia. Ya Allah. Jadi kita mengajarkan orang supaya mensyirikkan Allah, kita tak sedar. Kita jadi pemimpin yang nak bawa rakyat ke arah mensyirikkan Allah. Kita bagi duit, kita bagi dia, tapi kita tak bawa dia kepada Allah. Hala tuju kan nak bawa mengesahkan Allah. Mana ada, janganlah ditajuk lah. Bagi duit bagus, tapi terapkan dia nombor satu adalah mengesahkan Allah. Kalaupun tak dapat duit pun tetap mengesahkan Allah. Pemimpin kena begitu. Watak-watak dia tu tadi. Tu tadi ya. Jadi inilah tadi yang kita idamkan nanti Imam Mahdi. Nanti watak dia begitu. Baru kita nampak adil nanti. Baru kita nampak aman. Baru kita nampak Islam menjadi kuat nanti. Tu tadi. Baru yang tak kuat tadi, yang tak nak Islam tu, aku nak duduk dengan Imam Mahdi lah. Dulu kat mana? Dulu kita Allah Ta'ala utus macam-macam orang-orang Imam Mahdi. Allah Ta'ala hantar dulu. Bani Tamim lah, macam-macam Allah Ta'ala hantar. Pembimbing rohani lah. Untuk supaya bila Imam Mahdi datang, kita boleh ikut. Ni bila dah Imam Mahdi dah datang, baru kelang kabut nak. Tu jam nanti takutnya kita ditolak, tak layak. Wa na'udzubillah, bukan saya doa tak elok. Dari itu sekarang ni saya cakap, tak lama lagi Imam Mahdi datang, kita bersiap dengan mengenal diri, mengenal Allah dengan mursyid-mursyid kita cari yang ada bila, supaya nanti bila dia datang kita jelas, yakin. Sebelum dia sampai lagi kita dah bersedia. Allah Rasul suruh kita bersedia. Sentiasa. Walaupun tak datang pun tak apa. Kita dah tetap mengesahkan Allah dah kenal, dia tak rugi pun, malahan untung kita. Tak ada tunggu-tunggu pun, kita dah memang tahu dah. Kita dah jadi diri kita untuk Mahdi. Bila Imam Mahdi ketua tu datang, kita mudah ikut sebab kita dah memang Mahdi. Kita dah mendapatkan Mahdi itu. Dapat petunjuk Allah, mengenal diri, mengenal Allah, dan ajakkan orang mengenal diri, mengenal Allah, supaya sama-sama kita menomorsatukan Allah, mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya sendiri sejak azali abadi. Tak ada akuan diri, nikmatnya ya Allah. Nikmat bahagia kita. Tu tadi. Jadi Rasulullah SAW bila kita ni dapat mengenal diri, mengenal Allah dari sisi Allah melalui pembimbing rohani tadi, maka Rasulullah cukup senyum, gembira. Sebab Allah Ta'ala senyum, Allah Ta'ala gembira, Rasulullah senyum, Rasulullah gembira. Dan orang-orang para mursyid, para wali-wali Allah ini arifin billah, bila kita dapat kenal diri, kenal dia pun juga senyum gembira, tak ada yang membahagiakan dirinya. Dapat dunia seisinya emas gunung pun dia tak bahagia lagi. Macam mana manusia dapat kenal diri, kenal Allah, dia cukup bahagia lagi, lebih daripada dapat emas satu gunung. Ini pekerjaan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa khabar gembira yang tak ada lagi yang lebih gembira, iaitu mengenal diri, mengenal Allah. Maka diajakkan manusia juga dapat kenal diri Allah. Itulah berita gembira yang amat sangat yang nak diutus Nabi Rasulullah SAW. Jadi jangan lari tajuk, jelasnya ni. Jangan lagi berdolak dalik lagi nak cari yang lain lagi. Ini juga. Pergi mana tinggi pun, turun nanti Imam Mahdi pun ni juga dibawa. Bukan cakap nanti, dibawa dalam kehidupan. Baru kita tahu. Oh, menyesallah si Ajis ni cakap dulu gini-gini. Mursyid ni cakap gini-gini. Aku buat dia je rupanya Imam Mahdi bawa ni. Dia rahsia dia. Jangan menyesal pula nanti. Takut pula nanti tak langsung kita buta, tak nampak. Lagi teruk. Jadi Alhamdulillah kita dah dibukakan oleh Allah hijab-hijab kita, kerana hijab tu adalah akuan diri. Kita tak nampak musuh lain lagi. Musuh kita adalah akuan diri. Ni bulan Ramadan Al-Mubarak ni, setan-setan iblis Allah kurung supaya nak tengok diri kita ni lebih buas lagi daripada setan iblis tu tadi. Sebab lagi Ramadan ni lagi, ya Allah, lagi besar keakuan diri kita. Iya. Ngira pahala je. Mengira kan, bukan saya cakap tak boleh buat, tapi jangan ala tuju kepada pahala ganjaran upah. Sebab bila kita dah kenal diri, kenal Allah, malu kita. Sebab penghidupan kita dan amal kita semua daripada hak Allah Ta'ala. Jadi bila hak Allah Ta'ala, apa yang kita nak rasa kita yang buat, kita yang punya. Itulah semanis-manis iman. Itu yang dikatakan ikhlas. Bila ikhlas, maka orang yang ikhlas tak ada siapa boleh ganggu. Baik iblis, baik apa pun tak boleh ganggu. Kita berada dalam benteng Allah. Allah janji. Kita berada dalam naungan keamanan Allah, tenteram kita. Ya Allah, bahagia kita. Duduk kat syurga pun bahagia, tenang dah. Tapi duduk dengan pemilik syurga, Allah tu lebih bahagia dan tenang lagi. Puas sepuas-puasnya. Ini yang Rasulullah SAW bagi tahu. Sahabat-sahabat, para wali Allah, mursyid yang hari bila ini bersungguh-sungguh nak dibagi tahu kepada masyarakat kita. Jangan lari tajuk. Ini jangan tukar tajuk lain. Dah ada, dah dapat yang ini, yang lain tak apalah. Ini jangan dilepaskan. Ini terus dipegang 24 jam. Buang akuan diri, ngesengkan Allah. Mana pun pergi. Apa pun posisi kita. Kita main kenik, kita agung, kita raja, kita menteri, kita orang paling bawah pun, orang awam ke orang cakap, tetap juga mulianya bila kita ngesengkan Allah 24 jam. Kita kenal diri, kenal Allah, tetap Allah pandang mulia. Walaupun kau pencuci longkang, orang pandang hina, tetap Allah pandang mulia. Walaupun semua penduduk bumi ni tak kenal kau siapa, engkau orang tak masuk list tak dipandang manusia, tapi Allah punya pandang semua penduduk langit, Rasulullah, penduduk langit, malaikat semua kenal engkau sebab engkau kenal diri, kenal Allah. Kau mengesahkan Allah, campur rumput, korek longkang, basuh tandas, apa kerja engkau, kau buat tu dalam keadaan kau rasakan yang ada hanya Allah. Allah pandang mulia je. Tu kedudukan kau paling tinggi bila Allah dah pandang mulia. Tapi kalau darjat kau minta maaf agung, raja, tinggi macam mana pun, tapi engkau tak kenal diri, tak kenal Allah, engkau dengan kesombongan akuan diri engkau itulah manusia yang paling hina. Allah tak pandang kau. Bila Allah tak pandang, tak guna hiduplah. Bila Allah tak pandang kau, ya Allah, suil. Malang nasib kau. Tapi engkau rasa engkau bahagia, ya Allah, lagi malang lagi. Jadi sudahlah, kembalilah kita. Ini peluang bulan Ramadan Al-Mubarak kita. Tak tahu nanti bulan Ramadan akan datang macam mana keadaan dia. Ya, kita sama-samalah. Bila dah ada ni, kita akan ke depan kita sesaat, kita rasakan Allah lah yang bukan kita. Kita tak mampu menghadapi sesaat. Kita tahu Allah yang tahu hadapi. Kerana ke depan kita makin sulit, makin payah. Jadi kita tak boleh hebat macam mana ilmu kita, amal macam mana, harta banyak, tak mampu ke depan. Kedepannya hanya Allah yang boleh bawa kita sesaat ke depan. Janganlah rasa sombong, ya. InsyaAllah. Saya minta teman-teman kita untuk memberikan lagi kupasan pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana hala tuju kita tetap yang dikatakan membuang, menafikan, meleburkan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Hala tuju kita mengucap kalimah la ilaha illallah, bukan saja kalimah tapi membedah siasat, berjumpa dengan pakar dia, membedah siasat la ilaha illallah tu apa dia yang dibawa dalam kehidupan harian kita, dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. Tujuh tu sentiasa berulang dalam diri kita. Kenapa tong ni berulang? Itulah nak diceritakan bahawa ulangan dalam kehidupan kita perlu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dua pun. Yakni tunggal. Itu dah. Sebenarnya dalam diri kita itulah. Buatlah kerja apa pun, buatlah kerjaya apa pun, tapi tetap mengesahkan Allah. Dalam pejabat, sahabat-sahabat saya mungkin bekerja di pejabat, pendengar-pendengar YouTube, bekerja di pejabat dan sebagainya, 8 jam kan. 8 jam itulah kita nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih tinggi daripada karamah. Datang Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi, turun karamah, mengesahkan Allah ni lagi tinggi daripada karamah tadi tu. Mengesahkan Allah ni lagi tinggi daripada karamah tu, bawah dah. Mengesahkan Allah ni lagi tinggi daripada karamah ke apa ke, tak kisahlah. Sakti ke, engkau tok bomo ke, kan? Kau tok bomo sakti? Tak. Kau tak ada tu dalam tu mengesahkan Allah, kan? Ada lagi engkau masih lagi ada keadaan tadi tu, keberadaan diri engkau tu, mana kau tak berlaku yang kata sifat ketiadaan tu tak ada, tak guna. Kau bawah lagi tu. Tapi orang yang mengesahkan Allah, dia bersifat ketiadaan, tak ada lah. Dia bawa dalam kehidupan harian ni. Kau kerja apa pun, polis, kan? Kalau adik saya dengar ni kan, kau bekerja apa, kau apa, polis, jurulatih dekat mana, Pulapol, tetap mengesahkan Allah. Cara dia apa dalam kehidupan kita harian kita? Tak rasa kita, semua dia. Mengenal diri, mengenal Allah. Berjumpalah dengan, saya nasihat adik saya, kalau dia dengar ni live ni, semalam dia dengar live saya tak tahu macam mana boleh sampai kat dia. Saya tak ada hantar link pun, kan? Tapi kenapa dia dengar saya tak tahu. Alhamdulillah, syukur, kan? Sebab bila kita dengarkan benda ni, saya nasihat dia bercari, jumpalah mana-mana pembimbing rohani, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala siapa pembimbing rohani kau, kan? Jadi itulah, berjumpalah dengan pakar yang nak bimbing hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Di warisatul anbiya, kan? Rasulullah SAW, para sahabat semua dah wafat semua, kan? Jadi ditinggalkan pewaris-pewaris Allah Taala pun letakkan di situlah, lantikkan pewaris Nabi tu, warisatul anbiya ni ahli Allah, pembimbing rohani, nak bimbing hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guru sejati, dia nampak kita. Jadi itulah, kita macam mana pun, sahabat pun memerlukan Rasulullah, macam kita memerlukan pembimbing, kan? Pembimbing rohani, kan? Guru mursyid arif billah, kan? Jangan risau-risaukan, kan? Mungkin para jemaah, saya nak bercakap kat sekarang secara live ni, mungkin para jemaah mendengar fitnah-fitnah yang berlaku. Fitnah memang akhir zaman ni memang banyak, kan? Tapi apa yang berlaku dalam jemaah-jemaah, fitnah lah. Tak kira lah fitnah apa tu, yang berkaitan dengan kesesatan lah, apalah, sesat lah, mengaku Tuhan lah. Itulah yang kita kena cari sebenarnya. Orang yang benci kita, orang yang fitnah kita, itulah kumpulan tu yang kita kena ikut sebenarnya. Kumpulan tu yang kita kena betul-betul ikut. Saya nak cakap terus terang, saya bukan nak melobi-lobi apa pun. Carilah mana-mana guru pun. Bukan nak berjumpa dengan saya, berwhatsapp dengan saya, saya nak lobby kumpulan ni, minta maaf. Kan? Kalau tak nak bersama dengan kami pun, kami tak kisah, bawa lah. Jumpalah guru mana-mana pun tak apa. Kan? Tapi bawa ini keadaan mengesahkan Allah SWT ni. Dia ada guru-guru pembimbing dia. Jadi itulah yang saya nak cerita kat sini. Kan? Yang dihina tadi, yang dihina, dicemooh, inilah sebab Nabi SAW dia akan menjadi asing, kata. Umat aku ni akan menjadi asing tadi. Jadi yang Ustaz cakap tadi, menyembah kepada berhala tadi tu, berhala akuan diri tadi tu, kan? Memang ada nanti di zaman kamu. Risau dia risau tu. Jadi siapa yang nak cerita benda ni? Ustaz ke nak cerita benda ni? Ustaz yang dekat kuliah maghrib dekat surau ke, masjid ke, ataupun dekat mana-mana ke, yang hebat konon dia ada PhD ke? Minta maaf saya cakap terus terang ni, kan? Konon dia ada PhD, dia buat master. Aku ada master UIA ke apa ke, ada yang apa nama Mesir ke apa. Ni aku kena cakap benda ni. Cakap, tapi ada lagi keakuan diri. Ustaz cakap tadi, lawabah, amarah,
Kan? Apa benda tu? Kan? Dia cakap baik, nampak macam cakap baik. Contoh saya cakap contoh. Tapi akuan diri dia sembunyikan, tapi orang tahu. Orang tahu. Kan? Siapa-siapa lah saya cakap. Kan? Siapa-siapa. Kau nak sampai mana-mana pun bidang agama pun. Tapi sedihlah saya. Saya pun menghadiri kuliah-kuliah maghrib dan kuliah mana-mana pun, subuh ke apa ke. Ini yang diceritakan imbalan. Kan? Syurga, neraka, kan? Assalamualaikum warahmatullahi, jauh ni apa? Macam-macam lah ayat-ayat yang dibaca, nakkan imbalan, nakkan sesuatu yang apa yang dibuat tu. Sebab apa? Tak kenal diri dalam diri ni. Ada sampai apa benda kenal diri, kenal Allah ni apa? Sampai tak tahu langsung, benar otak dia. Sebab apa? Kesombongan dalam diri dia tu berlega dalam diri. Dan kita kena ubah lah. Kan? Kita cakap ni bukan kita ni. Ada yang cakap kita bercakap ni, dalam kumpulan kita ni cakap angan-angan lah, kita ni cakap angan-angan. Siapa yang angan? Kau yang angan sebenarnya. Kan? Itulah saya cakap. Kalau kita menyatakan kita, kan, kalau berdiri koyomiyah, apa benda lah. Kita dah la haula wala, tak ada daya upaya kita. Tapi kalau kita mengaku ada, kan, itulah mengaku Tuhan sebenarnya. Mengaku Tuhan lah. Kan? Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala sendiri, dia yang menyatakan diri dia asyik dalam diri dia. Sampai yang dikatakan, saya pendekkan, ingin aku digali terpancar nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi syurga neraka. Ini baru terpancar nur Muhammad. Daripada sifat Allah. Daripada nur zat Allah. Sifat Allah daripada nur zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini belum ada kita lagi ni. Syurga neraka tak ada ni. Kan? Jadi itulah yang Ustaz cerita tadi. Mukadimah yang sebenar, yang pertama tadi kan. Jadi diadakan, saya terus ungkapkan di sini, diadakan syurga neraka termasuk diri kita dizahirkan melalui perut ibu kita, apa semua dizahirkan, bukan nak nyatakan kita ada. Kita ni la ilaha illallah. La tu tadabbur betul-betul, berdasiasat betul-betul, jumpa dengan yang dikatakan pakar-pakar bidang ni. Doktor ada, kita ada jemaah doktor doktor gigi doktor gigi dia bidang dia doktor gigi. Adakah saya sakit darah tinggi, saya nak jumpa doktor gigi? Kan? Saya tak nak sebut nama doktor tu. Kan? Nak jumpa doktor tu dekat Kuala Lumpur tu kan? Nak jumpa doktor tu. Dia bidang sakit gigi. Takkan kita nak jumpa ni. Dan kita kalau sakit gigi, patut kita jumpa dia. Kenapa kita tak jumpa dia? Kita jumpa yang sakit apa, sakit jantung ke apa, lain dah, terbalik dah. Kita ni dah terbalik dah. Syurga jadi neraka, neraka jadi syurga. Gitulah. Yang baik nampak jahat, yang jahat nampak baik. Itulah yang berlaku dalam masyarakat kita ni sekarang ni. Jadi kita tak payah cerita banyak, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali pada Allah tu apa? Inilah perang dalam diri ni yang saya sebut tadi. Saya ada tulisan biru tu daripada WhatsApp saya, screenshot kan. Yang biru tu lah, jangan cakap saya tak share kepada siapa-siapa. Saya share, tak kira dengan muslimat ke apa ke, akan sampai juga sebenarnya. Kalau muslimat daripada wife saya, dia akan sampaikan juga. Saya cakap sampaikan kat muslimat apa semua, tak ada masalah. Dia bukan lelaki perempuan, tak ada. Kita belajar ilmu kenal diri kenal Allah ni, bukan kata lelaki ke perempuan ke, tak ada. Kan? Tak, tetap lelaki ke perempuan ke, macam Ustaz cakap tadi kan. Kasih sayang tadi tu kan. Jadi kasih sayangnya kita kepada seseorang. Contoh, isteri sayangnya kepada suami. Isteri saya sayang isteri saya, sayangnya dengan saya ni kepada saya sebagai seorang suami. Saya cakap apa? Kalau sayang, ikut taat kepada Allah. Kan? Jangan sayang, kalau tak ada suami saya, nanti aku tak boleh, kalau kita sama belajar ni kan, tak boleh, nanti aku tak dekat dengan Allah lah nanti. Jangan. Itu syirik. Saya cakap dengan isteri saya tak ada pun tak apa, saya cakap. Saya diambil nyawa pun tak apa, tetap mengisah dengan Allah. Janganlah ditajuk. Kan? Tetap. Ingat baik-baik. Ini pesanan yang dipesankan oleh bukan kata guru rohani, Rasulullah SAW pun sebut gitu. Saya sebut juga dengan anak saudara saya. Ini saya buka nama dia, Humairah nama dia. Di Kajang tu Humairah nama dia. Saya sebut dengan dia, Humairah, siapa yang bagi kakak melihat? Kakak boleh melihat ni, siapa yang bagi melihat? Dia kata Allah. Kalau kakak rasa melihat, syirik tak dalam tu? Berdosa tak? Saya cakap berdosa tak? Ya, berdosa memang sebab kita diberi penglihatan. Dia kata, dia diberi penglihatan, jangan rasa kita melihat sebab kita dah didik dia gitu. Mula masa di camp pemantapan rohani masa tu di kampung saya lah.
Jadi dia kata, Umairah, kalau kita syirik dengan Allah, kita berdosa dengan Allah, manusia nampak tak? Saya cakap dengan dia, nampak tak? Manusia nampak tak yang syirik dengan Allah ni? Yang mengatakan kita boleh lihat tadi tu. Dia kata tak nampak, manusia tak nampak. Allah nampak tak? Saya cakap dengan dia, Umairah, kakak, nampak, dia kata. Jadi yang lain-lain tu dengar tak? Yang sama-sama dengan saya tu, ini bukan orang besar, bukan orang dewasa. Umur kanak-kanak, 9, 10, 11, 5 tahun pun ada situ. Saya cakap dekat pulau besar itu, umur yang paling rendah sekali 7 tahun, nama dia Asia. Dah keluar dah nama Asia ni. Dia kata sama juga, diberi penglihatan, kita diberi penglihatan. Jadi bila kita rasa kita melihat, berdosa tak? Saya cakap ni berdosa lah. Sebab syirik lah, syirik. Khafi, tersembunyi. Tersembunyi orang nampak tak? Tak nampak, dia kata. Siapa yang nampak? Allah nampak tak? Nampak. Ahli Allah nampak tak? Nampaklah, dia kata. Itulah kita nak perbetulkan. Saya tak kisah, macam Ustaz cakap tadi. Kan? Diceritakan, wa amma bini amati rabbika fahaddith. Kan? Apa benda nikmat yang kau tahu? Apa nikmat? Nikmat tu, kalau kita tengok orang sengsara, kita nak tengok orang sengsara ke? Itu kasih sayang. Ruhama ubainahum, kita asyidda wal kufar. Saya tak mampu pun nak dalam kufar saya ni, kufar yang ada dalam diri saya ni, saya tak mampu nak buat. Tapi diberi oleh Allah SWT kekuatan, dia yang meleburkan, dia yang sentak keakuan jazbah, keakuan diri kita, yang ada hanya Allah. Kita datanglah, itu ruhama ubainahum, surah Al-Fat. Ruhama, kasih sayang. Kita nak tengok ke orang sengsara, keakuan diri dia. Bab kata ahli sufi yang dikatakan dalam jantung kita ni, kan, orang yang ceritakan ahli Allah cerita, pembimbing rohani dan sebagainya, cerita dia menarik duri-duri yang ada kat dalam jantung kita tu, yang sakit tu. Duri tu dia cabut. Dia tolong cabut. Lebih ibaratnya gitu, bukan saya nak cabut gitu. Saya pun tak ada upaya, semua dia. Saya tak tahu apa benda pun. Itu sama pun semua. Kan? Dia cabut satu-satu. Dia kesian tengok sengsara yang ada ke dalam. Banyak sakit dalam diri kita ni. Duri tajam tu. Kan? Kita cabut satu. Kan? Itulah maksudnya, gitulah kasih sayang yang kita nak tunjukkan. Yang Rasulullah SAW bawa kasih sayang ni, ruhama ubainahum ni. Kan? Kita tak tahu apa benda pun. Kan? Jadi alhamdulillah Rasulullah SAW lega lah kita sama-sama kita ni kita sama-sama kita jemaah-jemaah pendengar YouTube yang sentiasa mendengar ni, alhamdulillah, kan? Bawalah, kan? Sayangilah semua orang. Kita tak ada siapa dah, kan? Kita tak ada apa benda dah. Sayangilah semua orang, kesian kat semua orang. Walaupun satu perkataan yang kita cakap, ibarat macam sahabat saya cakap, kau nak buat ni, kau nak pahala ke? Satu hari dia cakap tu je dengan kawan dia, sahabat dia lah, yang sahabat baik dia lah, yang di Kota Tinggi, di Tenggaruh tu, kan? Besok dia cakap lagi, kau nak apa sebenarnya dalam hidup kau? Dah cukup. Lepas tu dia hantar YouTube ni, baru ada jawapan. Lepas tu dia sahabat dua orang ni datang dekat Gunung Ledang dengan Pulau Besar bersama dengan kami tu, baru dia tahu jawapan ni. So alhamdulillah, tu semua kurniaan daripada Allah SWT. Perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala letakkan, titipkan untuk kita bercakap. Tu saya cakap, walaupun satu huruf, walaupun satu perkataan kita nak cakap, jangan kita syirik dengan Allah SWT. Syirik, bukan bahayanya kita ni, syirik dengan Allah SWT, bahaya. Keakuan diri tu saya cakap, kan? Mengaku-ngaku pula. Kan? Kita boleh ajar orang, kita rasa kita bagus. Kita boleh buat sesuatu benda yang boleh selesai, kita rasa kita boleh selesaikan. Tu kita rasa kita tidak beriman seseorang, melainkan dia diuji oleh Allah SWT. Ya Allah, ujian pun saya datang pun saya tak mampu ujian tu datang. Jangan sampai ujian tu dah diselesaikan, kita kata, aku memanglah kekuatan aku, kenal diri, kenal Allah. Sebab tu ujian aku boleh hadapi. Tak. Yelah, orang cakap macam tu, guru dah sebagai ahli Allah cakap macam tu, sebab apa? Dalaman dia tu dah tak ada. Itu sebab dia cakap gitu. Tapi kita kena faham apa maksud halusnya seorang guru cakap perkataan yang ni, contohnya, kita kenal diri, kenal Allah, kita pasti akan menghadapi dengan keadaan yang senang. Apa maksudnya? Ketiadaan lah. Allah Ta'ala yang hantar ujian, dia yang menghadapinya juga. Kita tak ada apa benda, tak ada daya upaya. Aku tak mampu ya Allah. Dia dah sampai tangan macam ni dah. Saya nak cakap, tak mampu ya Allah. Ibarat macam surrender, kain putih dah, tak ada apa dah, putih, bersih, suci. Tu maksudnya itulah. Jadi macam itulah kita nak cakap dengan terutama keluarga kita, anak isteri kita.
perkuatkan dalaman kita yang ni. Kalau macam isteri, yang utamanya apa? Taat. Siapa yang suruh taat tu? Allah. Apa pun berlaku, taatlah. Bukan suami yang suruh taat contoh, tapi Allah yang suruh taat. Jangan kita berbalah pula, kan? Tu. Dan untuk anak-anak, kan, perkara-perkara yang perlu kita didik dalaman dia, inilah yang saya sebut tadi, anak saudara saya tadi, Humairah tadi tu, kan, kakak Humairah ni dia suka bertanya dengan saya. Dia tanya saya Pak Long lah, saya Mak Long, kan. Dia tanya Pak Long ni apa ini, kenapa gini. Kita pun, budak ni banyak bertanya ni, kena betul-betul ni, kan. Bukan maksudnya apa, kan. Itulah, kita kena dekat dengan dia lah, kan. Dia tanya apa tu, kita kena jawablah dengan keadaan yang apa yang Allah Ta'ala cetuskan. Baguslah macam tu, kan. Jadi dia pun membantu gitu punya, ya Allah, kan. Jadi besok dia besar, kan, korang yang last masa camp tu, camp bersama lebih kurang seminggu lebih, 9 hari tu, kan. Saya cakap last anak Pak Long ni, kan, bawalah, korang dah besar nanti, korang akan dibagi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau bawalah, engkau jadikan penyampai. Pak Long ni dah tak ada dah, Pak Long dah mati dah, besok engkau orang lah yang akan bawa benda ni. Jadi saya bagi semangat juang di situ untuk dia orang sama-sama bawa benda ni, kan. Itulah yang paling penting. Jaga anak kita, jaga isteri kita, ikat anak isteri kita, bukan ikat dengan tangan kat kerusi ni, bukan, tapi ikat dengan tauhid. Membuang, menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah, ikat dengan ketetapan tauhid dalaman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang baru betul. Berpegang pada tali Allah tu, bukan dengan tali, tak ada rasa keakuan. Pengakuan diri tu yang paling bahaya lagi. Bahaya. Apa yang bahaya kat dalam dunia ni, kan? Bahaya apa? Tak bahaya lagi. Tapi sakit darah tinggi bahaya, tak bahaya lagi. Nombor 7 saya letakkan. Saya pernah sakit darah tinggi, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi sembuh, kan. Tapi mula-mula saya sakit darah tinggi tu, nombor 7 saya letakkan darah tinggi saya. Tapi yang utama, guru saya cakap, kan, keakuan diri engkau yang paling utama sekali. Jadi kita utamakan ni, risaukan ni. Yang kita tak lakan, kita tak pakaian kita la tadi tu, la hayyun la alimun. Kita hayyun alimun, kita rasa kita hidup, kita rasa kita berkendak, kita tak lakan itu, bahaya kita. Itu penyakit yang paling utama yang perlu kita atasi. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti sebati mengundang pertolongan Allah. Sekian bersaya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina. Syukur alhamdulillah. Hari ini Allah izinkan lagi talk dibuat di terletak kami di Bursary Palace. Saya rasa saya pun tak ada apa nak cakap ni. Bab kata jemaah Thailand super lah. Nampaknya Pak Long pun dah cakap banyak dah hari ni tu. Super je lah. Okay, cuma tambahan sedikit je. Saya begitu kira kagum jugalah dengan jemaah-jemaah daripada Ustaz Nur Azman yang join bersama dengan jemaah kita, yang begitu bersemangat. Begitu mungkin mereka sebelum ni dah didedahkan dengan persediaan akhir zaman, dan bila berjumpa dengan guru yang membimbing hati ni, mereka dah makin nampak ke depan. Jadi mereka sentiasa tertunggu-tunggu talk dari ustaz ni. Mereka nak dengar nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan. Jadi itu nampak keikhlasan kat situlah. Saya pun mengambil semangat dari situ jugalah. Jadi semoga kita semua ni terus kekal istiqamah, tetap pendirian. Dan memang dalam pembelajaran ni dia akan datang ujian-ujian bermacam-macam. Jadi kita mudah-mudahan kita dapat harungi. Jadi kita ni macam-macam fitnah yang datang, kiri kanan depan belakang semua datang. Jadi fitnah-fitnah ni, bila kita belajar kenal diri kenal Allah ni, kita beri ke depan dengan Allah, kita yakin bila kita berada di pihak yang benar, jadi yang akan selesaikan semua masalah tu pun Allah SWT yang akan tunjuk jalan. Jadi tak payah nak melatah. Dan kita pun doakan orang yang suka memfitnah, yang buruk sangka, yang tak puas hati dengan kita tu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya.
Mohon maaf atas salah bicara. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatir Rabbani. Khatir Rabbani ni bukan senang ya. Khatir Rabbani ni bila dah hilang akuan diri, kerana baru datang Khatir Rabbani. Kalau tak buang akuan diri, yang datang khatir syaitan ni. Khatir haiwan bersikap lebih teruk daripada binatang. Datang juga lintasan tu. Tapi bukan lintasan Rabbani ni, jangan ingat boleh sebut senang-senang. Kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah, tak lulus, tak lepas lagi, dia tak akan turun. Jelas, nampak nyata. Ya. Dia akan was-was. Tapi orang yang duduk khatir Rabbani ni, jiwa dia mutmainah. Dia sentiasa bukan nakkan sesuatu, tetapi betul-betul kasih sayang yang tinggi, rahamau baina. Tu jiwa dia. Bukan dia marah tu, dia marah. Dia tak ada senyum ke apa benda ke, tak ada. Dia sebenarnya dia dalam keadaan itulah kasih sayang. Dia nak kita sungguh-sungguh, dia nak kita betul-betul dapatkan. Maka style dia begitu. 124,000 Nabi kan, macam-macam style kan. Tapi semuanya bagus. Semuanya kasih sayang, mengesahkan Allah, buangkan akuan diri. Itu jiwa-jiwa apa yang tadi Syekh Latif cakap dan Puan Razi, itu semua daripada jiwa-jiwa yang mutmainah. Jadi akan masuk kat rohaniah masing-masing. Jadi untuk nak kita bertambah rasa keimanan, sebab kita dengar tu bukan daripada kalam dia, tapi daripada khatir Rabbani, rahsia Allah SWT yang ditajalikan tu bukan nampak dia, nampak tu daripada Allah SWT. Jadi sebelum nak tutup ni, saya ada orang bagi tahu, saya nak cakap pun nanti takut tersinggung, tapi dia banyak kali bagi tahu saya, dia kata masalah, dia kata kenapa negara kita ni masih lagi kalau sesuatu bab tu, contoh ni, jangan marah ni ada orang tanya saya, dia kata kalau bab stokin tu ada kalimah Allah, tak habis-habis cerita tu, seolah-olah tu penting sangat lah. Bukan saya cakap tak boleh hina, bukan saya cakap saya kata hina tu tak kisah. Banyak lagi yang lain yang patutnya lebih selalu kita bicarakan, terutama pemimpin kita yang nombor 1 ni. Mudah je kalau kita ada jalan ni. Pemimpin kita kan Islam, agung Islam ya, terus dia buat undang-undang, buat sesuatu menghina ya, terus tutup lah kilang dia. Tak payahlah kita nak tunjuk terror lah. Ini orang Melayu lah ni, tak payahlah cakap macam tu. Kalau sekadar tu cakap nak rasa ada akuan diri, nak rasa orang Melayu hebat, saya pun orang Melayu juga, tapi saya tak tunjuk hebat dengan cara begitu. Kalau betul-betul nak tunjuk hebat, kenal diri, kenal Allah. Jangan ada rasa akuan diri. Itu baru Melayu sejati. Kerana tok nenek kita ni hilang akuan diri baru bertindak. Bukan bertindak dengan hawa nafsu. Perbetulkan tu dulu. Saya sayang, saya betul. Baru kita mudah nak kalahkan musuh. Ini musuh dia ting sikit, dia tahu kalimah kat stokin tu sikit, dia tahu kita melenting dah. Dia cilok yang lain. Dia cilok tanah kita yang lain. Tengok tanah kita, Cina yang pegang kan. Kita dibodoh-bodohkan perkara macam tu. Bukan saya cakap tak boleh tunjuk semangat. Tunjuklah semangat, tapi biar betul. Benda tu boleh mudah je. Kita pemimpin kita Islam. Mengapa? Sebab minta maaf saya cakap, jangan marah saya, tolonglah saya cakap, pemimpin kita semuanya mengharapkan Cina-Cina bahlul ni bagi duit. Cina-Cina bahlul ni maknanya, bahlul tu wali Allah tau. Cina dia ni pandai. Mana bahlul tu bukan marah. Bahlul tu maknanya pandai. Cina ni, dia buat apa pun dia tak takut, sebab dia dah pegang raja, dia dah pegang Perdana Menteri.
Nak undi dia jolok duit. Kepala naga ni dah pegang dunia, tahu tak? Cina ni dah pegang dunia. Tapi kita nak kalahkan dia bukan cara gitu. Cara dia kenal diri, kenal Allah. Baru kita tahu permainan dia. Sekarang ni kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak nampak. Orang-orang atasan kita semua main wayang je, belakang dia. Jadi wayang kulit dia, belakang dia yang kontrol. Siapa nak jadi Perdana Menteri akan datang, siapa nak jadi presiden, siapa, semua di tangan dia, duit. Dia dah bayar kita daripada belakang. Dia punya sistem tu, dia ikut cara Yahudi. Dia yang susun, konon-kononnya dia yang susun. Itu pasal kita tak ada, kita sebenarnya tertipu kat situ lah. Kita cakap sebab apa? Kita masih lagi duduk dalam keadaan jahil, tak kenal diri, tak kenal Allah, maka itu kita tak nampak permainan musuh. Ya, itu saya bagi tahu ni. Jangan salahkan saya. Ini keadaan ni dah berlaku lama dah. Ya, kalau kita nak berjuang, kata Mak Kilau, Tok Bahman, kalau nak berjuang, kalau kau tak kenal Tuhan kau macam mana? Kau nak buat apa pun kalau kau tak kenal Tuhan, kau nak ibadah, kau boleh pergi mana? Ke mana nak dibawa tu? Tuhan kau tak bawa ke Tuhan. Tuhan kau tak kenal Allah tu kau tak. Kau nak bawa ke mana perjuangan? Orang dulu apa pun Allah Ta'ala tu, perjuangan takkan berhenti. Ini aku tu orang-orang Yahudi ni, orang-orang bukan Islam ni, komunis ni, dia nak hapuskan pelajaran wali-wali Allah. Tok nenek kita ni, tok nenek kita yang kita bangga Melayu, tok nenek kita ni ditakuti oleh musuh adalah sebab dia kenal diri, kenal Allah tu. Musuh pakai senjata bom macam-macam meriam masa tu. Dia hanya keris saja dengan lembing, dengan bambu runcing. Apa dia kalimah yang dia selalu pakai? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dia zikirkan la ilaha illallah tu, bambu runcing tu jadi peluru. Lebih pantas daripada senjata musuh. Pertolongan Allah sampai bila kenal diri, kenal Allah. Masalah kita tak utamakan itu dulu. Maka tu perjuangan kita ni, perjuangan balik-balik tu ialah kita tak nampak cara nak mengatasinya dia tadi. Padahal musuh tu menggunakan taktik supaya kita melatah. Dia nak tengok kekuatan kita. Tu. Kita jangan melatah lah. Kita jumpa menteri kita, jumpa agung kita, dah suruh tutup je kilang tu. Sudahlah. Apalah kita nak. Kita sebenarnya nak tarik dia masuk Islam. Nak tarik dia supaya masuk Islam. Agama kita Rasulullah ajar rahmatan lil alamin, bukan mencari musuh. Tapi kalau musuh datang baru kita hadap. Ni sekarang ni dia soalnya dia main cara gini, kita kena pandai taktik dia tu. Dia nak kita nanti, dia tahu orang Melayu kita ni bila diwirakan tu kecoh semua kat situ je. Bila kita lipa kat situ, dia pengap yang lain. Ada agenda yang lain yang lebih besar daripada tu nanti. Nanti dia senang ni minta maaf je. Kan? Kita kena faham lah. Jangan apa melatah sangat lah. Saya cakap bukan tak boleh marah. Boleh tunjuk semangat. Tapi jangan tertipu lah. Dia ada agenda lain. Dia bukan saja-saja buat macam tu. Dia punya strategi dia, kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak nampak sihir dia tu. Kita tak nampak permainan di sebalik sihir tu, ada permainan. Jadi hati-hatilah. Ini dah dekat sangat ni, macam-macam akan jadi ni. Ya. Jadi kita persiapan yang saya risau akidah, iaitu kita kena kenal diri, kenal Allah. Itu kalau ada saya tak risaulah. Sekarang ni banyak lagi orang kita masih lagi dia bersandarkan selain daripada Allah dan Rasul. Masih lagi angkat barang, rasa angkat barang. Angkat senjata rasa dia yang apa. Jangan. Kita nanti jadi perang, angkat senjata pun bukan kita. Dah ada latihan dah macam tu. Dah ada latihan, alhamdulillah. Ajakkan lagi, teruskan lagi. Kita dah tak ada masa ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
baik tinggi yang pangkat kita agung, raja, tengku mahkota ke apa benda ke kan. Itu semua bagus. Tapi masukkan Allah Subhanahu Wa Taala, kenal diri, kenal Allah. Sebab nanti kita ni lagi tinggi pangkat kita, lagi agung, lagi raja, lagi menteri, bukan sinilah. Lagi kuat penipu kalau kita tak kenal diri, kenal Allah. Kita berlakon dia kat rakyat. Aku Perdana Menteri, aku akan ni masalah ni, sokin ni aku alah. Di belakang kita dia apa? Buat baik. Rasuah dengan tu. Mengiyakan benda yang haram di belakang supaya dapat duit. Depan kita je dia tunjuk macam dia ni bela kita. Janganlah otak lah. Ya, ubahlah, ubah. Allah tu tahu. Ya. Kita ingat ya, kita ni mensyirikkan Allah. Buat kata Syekh Latif, kita orang tak tahu, tapi kita lebih takut sebenarnya. Jangan pandang tadi orang tak tahu, pandang di sisi Allah. Kita dah melakukan kesalahan yang besar, iaitu akuan diri itu syirik. Ingat, berjalan dia angkat kaki, rasa kita angkat kaki tu dosa besar. Syirik tu lebih besar daripada sekali dosa. Sebab kita mengaku kita yang angkat kaki, kita Tuhan ke? Kita ada kudrat ke? Jangan ingat ni perkara kecil, perkara ni yang sangat besar. Ini yang buat kita kalah ni. Sebab awal-awal lagi kita dah gagal dah. Iaitu kita dah dengan Allah bermasalah. Jadi kalau nak berjaya, jangan bermasalah dengan Allah. Ya, insya-Allah sekian jumpa kita. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada akuan diri. Wa afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi wal asri.